saya telah membatalkan semua tempahan perjalanan ke Malaysia. Dengan ini, industri pelancongan Malaysia akan musnah. Chen Wei, CEO Syarikat Pelancongan Gergasi dari Republik Rakyat China, tertawa besar. Beliau yakin bahwa rakyat Malaysia tidak akan dapat bertahan tanpa uang yang ditaburkan oleh mereka. Walau bagaimanapun, seminggu kemudian, apa yang dilihatnya bukanlah kemusnahan, tetapi pemandangan sebuah resort di tanah tinggi Cameron yang sesak dengan golongan elit kaya dari Eropa. Dan Amerika mencatat rekod keuntungan tertinggi dalam sejarah. Gementar dengan keadaan yang tidak dijangka ini, Chen Wei segera membuat panggilan telepon, tetapi jawaban yang diberikan oleh pemilik wanita di hujung talian adalah penolakan yang lebih terang dan jelas daripada yang dapat dibayangkan. Mengapa pembatalan tempahan secara besar-besaran telah mendorong pemulihan Malaysia? Dan apakah nasib tragis yang menanti CEO yang angkuh ini? Marilah kita selami kisahnya segera. Di tengah-tengah puncak cuti sekolah akhir tahun Bukit Bukau, tanah tinggi Cameron diselimuti kabut tebal dan suasana dingin, bersedia menyambut musim puncak yang dinanti-nantikan. Namun berbeza dengan pemandangan indah itu, ruang lobi Astana Teh Seren, sebuah resort bersejarah yang berusia 100 tahun diselubungi suasana yang tegang dan huru-hara. Tempat yang dahulunya dikenali sebagai kemewahan, kesunyian dan ketenangan ini telah berubah dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Berkat kadar pertukaran ringgit Malaysia yang agak stabil, kemasukan pelancong asing meningkat secara mendadak. Gelombang pelancongan masa ini telah melanda resort yang damai ini. Cik Meling, pemilik muda resort itu, hari ini sekali lagi berdiri di meja penyambut tetamu membongkokkan badan berulang kali memohon maaf. Sekumpulan pelancong asing berpusu-pusu menduduki sofa, di lobi bercakap di telepon dengan suara yang lantang sambil membiarkan beg pakaian dan sisa makanan sementara bersepah di lantai. Satu rombongan coba berjalan terus ke koridor utama yang memerlukan pemakaian selipar tanpa menanggalkan kasut mereka. Walaupun notis peringatan tertulis dalam 3 bahasa Melayu, Inggris, dan Mandarin, mereka seolah-olah mengabaikannya. Ahmad, salah seorang kaki tangan, berusaha keras menggunakan bahasa isyarat untuk menghalang mereka. Tetapi mereka bukan sahaja tidak menunjukkan rasa bersalah, malah membalas dengan jeritan tidak puas hati. Setiap kali Cik Meiling melihat sepasang suami istri warga Malaysia, pelanggan tetap resort yang dihargai, mengosongkan bilik mereka seperti melarikan diri, hatinya terasa pedih. Resort ini dahulu adalah tempat yang lebih damai. Sekarang ia terasa seperti di luar negara. Keluhan sebegini sering didengar, dan ia menimbulkan rasa takut dalam dirinya, seolah-olah tradisi yang sepatutnya dijaga sedang runtuh di bawah kakinya. Namun dari perspektif pengurusan, mereka adalah pelanggan penting. Merekalah yang menampung keuangan resort yang terjejas semasa pandemik. Dalam dilema ini, Cik Meiling sentiasa berusaha mengekalkan senyuman yang terpaksa dengan semangat yang tegang. Pada suatu petang, telepon pejabat berdering kuat. Melihat nomor yang tertera pada skrin, Cik Meiling mengeluh perlahan. Panggilan itu datang dari Dragon Voyage, pelayaran naga, sebuah syarikat pelancongan gergasi dari China yang baru-baru ini menyapu bersih industri pelancongan Malaysia dengan kekuatan modal mereka yang besar. Pemanggilnya adalah CEO syarikat itu, seorang lelaki bernama Chen Wei. Dia melihat Malaysia sebagai surga, membeli belah yang murah dan mudah, seorang yang tidak menghormati budaya dan etika Malaysia sedikit pun dan terkenal dengan keangkuhannya dalam industri. Sebaik sahaja Cik Meiling menjawab panggilan tanpa sempat memberi salam, suara lantang Chen Wei yang memekakkan telinga kedengaran. Kandungan permintaannya amat keterlaluan sehingga membuatkan Cik Meiling meragui telinganya. Dia menuntut untuk menempah seluruh resort pada musim puncak cuti sekolah bulan depan, dan jumlah yang ditawarkan kurang daripada 1/3 daripada harga rasmi. Alasannya mereka akan membawa beratus-ratus pelancong elit kaya, jadi diskon kumpulan adalah wajib. Sudah tentu, tempahan untuk bulan hadapan telah penuh sejak 6 bulan lalu. Pelanggan setia Malaysia yang menyukai resort ini selama bertahun-tahun, serta pelancong Eropa dan Amerika yang mengharapkan percutian yang tenang, telah lama memenuhi semua bilik. Apabila Cik Meiling dengan sopan menjelaskan keadaan dan menolak tempahan itu, suasana di hujung talian berubah. Chen Wei mula melenting seolah-olah harta bendanya telah dikhianati. Tempahan sedia ada, batalkan saja mereka, katanya acuh tak acuh. Hujah beliau adalah sangat mementingkan diri. Tidak kira berapa ramai pelanggan Malaysia atau pelancong kecil-kecilan yang Anda kumpulkan, Anda tidak akan menjana banyak uang. Adalah betul dari segi perniagaan untuk memberi keutamaan kepada pelanggan besar seperti kami dan membatalkan tempahan kecil-kecilan itu untuk menyediakan bilik.
Bukan dia hanya melihat nilai persahabatan dan adat resam Malaysia sebagai urus niaga wang semata-mata. Bagi Cik Mei, janji kepada pelanggan adalah lebih penting daripada apapun. Tidak kira betapa kayanya seseorang atau betapa besarnya jumlah uang yang ditawarkan, dia tidak akan sesekali menghalau pelanggan yang telah menempah lebih awal. Karena itu sama sahaja dengan mencemarkan reputasi Astana Teh Seren yang telah dibina selama 100 tahun. Cik Mei menolak permintaan Chen Wei dengan tegas. Beliau tidak menaikkan suaranya, tetapi sikapnya yang tidak berganjak sedikit pun nampaknya menusuk ego Chen Wei. Di hujung talian, kedengaran bunyi yang kuat seperti sesuatu telah dihempas. Kemudian suara Chen Wei yang perlahan tetapi mengancam kedengaran. Baik, menolak permintaan saya bermakna Anda bukan sahaja menentang Dragon Voyage, tetapi juga menentang rangkaian besar yang berada di belakang kami. Seterusnya, dia menutup telepon selepas meninggalkan kata-kata yang sukar dipercayai Anda akan menyesal. Saya akan pastikan tiada seorang pun pelanggan pergi ke tempat pelancongan di Malaysia. Cik Mei dan kaki tangannya tidak mengambil masa lama untuk memahami maksud kata-kata itu. Keesokan harinya, media melaporkan secara serentak berita tentang pembatalan besar-besaran perjalanan ke Malaysia dari Cina mencecah angka 540.000 tempahan. Walaupun alasan rasmi yang diumumkan adalah masalah prosedur pengeluaran visa bagi mereka yang mengetahui selok-belok industri ini jelas merupakan tindakan yang disengajakan. Kumpulan Chen Wei yang berpengaruh membatalkan semua perjalanan ke Malaysia serentak dan melancarkan kampanye propaganda negatif melalui media sosial dan rangkaian mereka mendesak, hentikan melancong ke Malaysia sekarang. Kesan yang berlaku adalah besar. Skrin pengurusan tempahan komputer di Astana Teh Seren mula bertukar merah satu demi satu. Bukan sahaja tempahan melalui agensi Chen Wei, malah pelancong persendirian yang berasa cemas turut membatalkan tempahan. Peti masuk email dipenuhi dengan tajuk notis, pembatalan yang tidak putus-putus. Mesin fax juga kehabisan kertas karena beroperasi tanpa henti. Hanya dalam sehari kira-kira 40% daripada tempahan bulan hadapan menjadi kosong. Ahmad yang berada di lobi bergegas masuk ke pejabat dengan wajah pucat. Dia menghulurkan tablet yang dipegangnya dengan tangan yang menggigil kepada Cik Mei. Ia memainkan video yang dimuat naik oleh Chen Wei di media sosial China. Dia duduk bersahaja di kerusi pejabatnya yang mewah memegang gelas wain merah dan ketawa. Nampak inilah kuasa kami. Rakyat Malaysia tidak boleh hidup tanpa uang kami. Mereka pasti sedang menangis sambil memeluk lutut sekarang. Bahagian komen dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan terhadap Malaysia. Cik Mei merenung skrin dengan tenang. Bukan dia tidak marah atau sedih, tetapi di atas semua itu satu kesadaran timbul dalam hatinya. Dia teringat kembali wajah resort yang penat dan hilang kesunyian akibat pelancongan massa, serta cara pengurusan industri pelancongan yang lalu, yang hanya mengutamakan bayaran yang cepat, sambil mengabaikan kualiti. Pembatalan 540.000 tempahan sememangnya merupakan tamparan hebat dari segi angka. Banyak hotel dan syarikat bas menjerit kesakitan. Ia adalah keadaan kecemasan yang menggemparkan. Pembaca berita juga berulang kali menyatakan bahwa kesannya tidak dapat dijangka. Namun bagi Cik Mei, jadwal tempahan yang sunyi itu tidak kelihatan seperti kerugian semata-mata. Ia seperti kawasan kosong, selepas debu yang terkumpul selama bertahun-tahun disapu bersih oleh angin kencang. Selepas gelombang pembatalan seperti ribut berlalu, suasana sunyi yang pelik melanda pejabat. Semua kaki tangan menundukkan kepala hampir dihancurkan oleh kebimbangan tentang apa yang akan berlaku. Dalam keadaan itu hanya Cik Mei yang mengangkat kepala dan memandang langit luas di atas tanah tinggi Cameron. Langit kelihatan tinggi, awan putih bergerak perlahan, dan terdapat rasa lapang yang tidak berkesudahan. Ini bukan pengakhiran, katanya perlahan, tetapi penuh keyakinan. Sebaliknya, cabaran sebenar bermula sekarang. Chen Wei telah tersilap besar. Dia coba memaksa Malaysia tunduk dengan kekuatan angka, tetapi dia tidak tahu betapa kuatnya nilai yang wujud pada destinasi pelancongan Malaysia dan betapa besarnya semangat yang dipertaruhkan oleh seorang pemilik bernama Cik Mei untuk melindungi resortnya. Tidak lama selepas ancaman Chen Wei, dengan pembatalan 540.000 tempahan, dilaksanakan suasana seperti di majelis pengebumian, menyelubungi pejabat Astana Teh Seren. Namun apa yang memecahkan kesunyian itu sekali lagi adalah email daripada Chen Wei. Bunyi notifikasi email bergema dalam kesunyian. Cik Mei membuka skrin. Di dalamnya tersusun kata-kata yang sudah dijangka. Bagaimana sudah belajar, masih belum terlambat.
Selagi Anda menghantar video memohon maaf sambil melutut saya yang berbelas kasihan ini, akan mempertimbangkan untuk membatalkan larangan itu. Tetapi semua kos ditanggung sendiri. Melalui barisan ayat itu jelas terasa keyakinan Chen Wei yang tidak sabar menunggu pihak Malaysia panik dan merayu sambil menangis. Cik Mei Ling membaca email itu tanpa riak, menggerakkan tetikus dan menekan butang delete tanpa teragak-agak. Ahmad yang memerhati di sebelah mengeluh, tetapi tiada sedikit pun keraguan di mata Cik Mei Ling. Dia berpaling dan berkata kepada kaki tangan, dengan suara yang tenang tetapi penuh keyakinan, tidak perlu membalas Chen Wei. Semua bilik yang kosong itu kita buka semula untuk tempahan awam. Kita perlu tunjukkan kepada mereka yang menjauhkan diri dari Cameron Highlands karena pelancongan masa bahwa ini adalah masa untuk kembali. Ini bukan sekadar pertaruhan berani, tetapi pengistiharan tekad untuk kembali kepada keadaan yang sepatutnya. Maklumat mengenai bilik yang kosong segera disiarkan di laman web resmi dan media sosial. Berita tentang keajaiban bilik kosong yang tiba-tiba muncul di resort yang biasanya ditempah penuh setahun lebih awal itu tersebar dalam sekelip mata di internet. Sudah tentu pada mulanya terdapat kebimbangan. Bolehkah resort mewah yang tiba-tiba muncul pada saat akhir ini dipenuhi? Tetapi kerisauan itu sia-sia. Hanya beberapa jam selepas maklumat itu disiarkan telepon mula berdering. Ia adalah panggilan pertanyaan yang jelas berbeza daripada notis pembatalan yang tidak berperasaan sebelum ini panggilan yang hangat. Di hujung talian kedengaran bahasa Inggris yang fasih dan bahasa Melayu yang sopan. Saya lihat berita tentang pembatalan itu. Jadi Cameron Highlands sekarang lebih tenang daripada sebelumnya ya. Saya selalu ingin menginap, tetapi selalu penuh jadi saya mengalah. Kami berdua ingin menikmati pemandangan kabus tebal dengan santai. Wajah kaki tangan yang menjawab telepon beransur-ansur menjadi ceria. Mereka bukan sekedar melayan pelanggan yang mencari tempat penginapan, tetapi orang yang benar-benar mencari nilai budaya Malaysia itu sendiri. Kemudian musim puncak tiba. Di hadapan pintu masuk Astana Teh Seren, tiada lagi bas besar beratur seperti dahulu, dan tiada pemandu pelancong yang menjerit menggunakan pembesar suara. Sebaliknya, kelihatan pelancong persendirian dari Eropa dan Amerika yang turun dari taksi atau kereta sewa serta keluarga Malaysia yang sudah lama tidak mengunjungi Cameron Highlands. Sebaik sahaja mereka melangkah masuk ke lobi mereka terpegun dengan kesunyian dan keindahan taman di luar tingkap. Mereka secara semula jadi merendahkan suara tanpa perlu diingatkan. Melihat pemandangan itu Cik Mei Ling merasakan kehangatan di hatinya. Inilah wajah resort yang ingin kita jaga. Perubahan yang mengejutkan bukan hanya pada ketenangan pikiran. Menjelang akhir bulan Ahmad yang bertugas dalam perakaunan, datang menghampiri dengan laporan bulanan dan wajah yang tidak percaya. Jumlah keuntungan keseluruhan telah melebihi bulan yang sama pada tahun lepas. Walaupun kadar penghunian bilik lebih rendah berbanding ketika dipenuhi dengan rombongan pelancong persendirian yang menginap pada harga penuh tanpa diskon kumpulan dan menikmati makan malam fine dining Malaysia yang istimewa teh ulong, tanah tinggi yang premium dan perkhidmatan spa mempunyai purata perbelanjaan beberapa kali ganda lebih tinggi daripada pelanggan rombongan. Cik Mei Ling sila lihat ini, kata Ahmad menunjuk pada bahagian kos pembaikan. Di situ terpapar angka keson. Sebelum ini hampir setiap bulan berlaku kerusakan pada ukiran kayu tingkap lantai kayu yang kotor, peralatan makan yang hilang atau rosak. Tetapi bulan ini tiada satu pun. Masa kerja lebih masa kaki tangan juga berkurangan dengan ketara, karena tidak lagi terperangkap dalam permintaan yang tidak munasabah kaki tangan. Mempunyai ruang untuk memberikan layanan yang tulus ikhlas kepada setiap pelanggan. Akibatnya, kepuasan tetamu mencapai tahap tertinggi. Ulasan dalam talian dipenuhi dengan penarapan 5 bintang dan kata-kata terima kasih. Kampanye pembatalan oleh CEO Chen Wei sebaliknya menjadi tindakan buang yang keruh ambil yang jernih yang terbaik untuk Astana Teh Seren, kata Ahmad. Cik Mei Ling mengangguk dalam-dalam. Fenomena ini tidak hanya berlaku di Astana Teh Seren. Seluruh tanah tinggi Cameron dan destinasi pelancongan di Malaysia mengalami perubahan nilai yang sama. Kesesakan jalan raya yang menyebabkan kelewatan bas dan kereta api hilang. Persekitaran hidup penduduk tempatan bertambah baik. Jalan-jalan kembali kepada suasana yang santai. Mengetahui keselesaan ini, golongan elit kaya dari seluruh dunia mula berpusu-pusu ke Malaysia. Nada media juga berubah sepenuhnya. Tajuk-tajuk seperti pelancongan Malaysia berjaya merealisasikan perubahan nilai kemenangan pusing balik dan bentuk baharu pelancongan inbound, menghiasi muka depan akhbar
Sementara itu di China di seberang laut, keadaan yang bertentangan dengan jangkaan Chen Wei sedang berlaku. Pada mulanya dia yakin bahwa pembatalan besar-besaran itu akan menjadikan destinasi pelancongan Malaysia bandar hantu, memaksa mereka menyerah kalah. Dia meraihkan di restoran mewah bersama rakan-rakannya tertawa. Sekarang rakyat Malaysia pasti sadar akan kehebatan kita kan? Namun laporan yang tidak menyenangkan mula sampai ke telinganya. Tuan CEO sila lihat media sosial. Keadaan tidak begitu baik. Pembantunya menghulurkan tablet dengan wajah pucat. Screen memaparkan aplikasi yang setara dengan TikTok atau Xiao Hongshu. Di sana topik yang menjadi tren adalah Malaysia sekarang memang best. Video yang dimuat naik oleh pelancong dari Hong Kong, Makau, Eropah, dan Amerika yang melawat Malaysia menunjukkan pemandangan jalan-jalan yang tidak sesak, denai-denai di hutan yang sunyi dan hidangan fine dining Malaysia yang elegan dinikmati di resort. Dalam video itu, pelancong berkata serentak, "Ia tidak sesak seperti dahulu. Kita boleh ambil gambar sepuas hati. Udara bersih dan peniaga sangat mesra. Rugi kalau tak pergi sekarang." Ironinya siaran ini sampai ke mata pelanggan Chen Wei golongan elit kaya di China. Mereka ini adalah orang yang sepatutnya menyertai rombongan Chen Wei ke Malaysia, tetapi diberitahu terpaksa membatalkan perjalanan karena masalah visa. Melihat image Malaysia yang eksklusif dan mewah, di seberang screen mereka mula berasa kesal dan marah. Tidak lama kemudian, telepon Chen Wei mula berdering. Pihak di ujung talian adalah sumber uang besarnya yang tidak boleh disinggung serta istri-istri kepada tokoh-tokoh berpengaruh dalam parti. Chen Wei, apa semua ini? Bukankah awak kata Malaysia melarang kemasukan kawan saya? Baru saja mengatur perjalanan sendiri dan menginap di resort yang hebat, bukan? Kenapa kami tidak boleh pergi? Jeritan marah yang meletus dari telepon menyebabkan dahi Chen Wei berpeluh dingin. Tidak itu karena masalah kapasiti pihak Malaysia. Dia coba beralasan tetapi image Malaysia yang mesra dan penuh kepuasan di media sosial menafikan pembohongannya. Strategi Chen Wei untuk menunggu Malaysia tunduk telah gagal sepenuhnya. Malaysia tidak tunduk, sebaliknya, telah menemui rakan kongsi yang lebih baik dan bersinar dengan lebih terang. Chen Wei yang panik menjerit kepada pembantunya. "Apa yang kamu buat? Segera hubungi hotel dan resort di Malaysia. Minta semula tempahan yang dibatalkan. Semua pelanggan akan lari. Namun tiket bertuah yang dilepaskan, terutamanya tiket yang dilepaskan dengan cara yang begitu kasar, tidak mudah untuk diambil kembali." Dengan tangan yang menggigil, Chen Wei sendiri mendial semula nomor cik mailing. Walaupun terpaksa membuang ego, dia perlu mendapatkan bilik itu, jika tidak syarikatnya akan berada dalam bahaya. Ketakutan itu menjalar ke belakangnya. Cik mailing menjawab panggilan itu. Suara Chen Wei di ujung talian kedengaran cemas dan merayu. "Ah, Cik mailing. Saya Chen Wei Hei. Lama tak jumpa. Bagaimana rasa sunyi kan?" Dia coba membuat suaranya ceria, tetapi kegelisahan yang teruk jelas kedengaran. "Sebenarnya, saya ada berita baik istimewa untuk awak. Saya bercadang untuk menarik balik larangan perjalanan kami ke Malaysia khas untuk resort awak. Saya akan tempah rombongan bus mulai minggu depan. Awak patut berterima kasih kepada saya ya." Chen Wei coba percaya bahwa dia masih memegang kendali. Dia berkhayal bahwa apabila dia memberi ihsan, pihak Malaysia akan melompat kegembiraan dan berterima kasih. Tetapi reaksi Cik Mei adalah bertentangan dengan apa yang dibayangkannya. Setelah berdiam seketika, dia menjawab dengan suara yang tenang, seolah-olah bercakap dengan orang asing. "Maaf, Encik Chen Wei. Yang mana? Satu. Adakah Encik Chen Wei yang sama yang membatalkan 540.000 tempahan dan memutuskan hubungan dengan resort ini beberapa hari lalu? Atau Encik Chen Wei yang lain?" Kata-kata sinis ini menyebabkan Chen Wei terdiam seketika. "Apa yang awak cakap? Itu strategi perniagaan. Strategi lupakan sahajalah. Jadi masih ada bilik kosong kan? Segera tempah untuk saya. Tapi kali ini, karena tempahan saat akhir, saya mahu 30% diskon daripada harga penuh." Dia masih coba tawar-menawar. Ketamakan itu membuatkan Cik Mailing bukan lagi marah, tetapi sedikit kasihan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menyampaikan maklumat itu dengan jelas. "Saya amat menyesal, Encik Chen Wei. Kami tidak dapat menerima tempahan Anda." "Hah, kenapa? Bukankah awak kata ada bilik kosong?" "Ya ada, tetapi bilik-bilik yang dikosongkan oleh pembatalan secara paksa itu kini telah ditempah penuh oleh pelancong persendirian yang membayar harga penuh dan mencintai budaya serta ketenangan Malaysia. Ia ditempah penuh sehingga 6 bulan akan datang."
Suara Chen Wei berubah nada. 6 bulan awak bohong. Bagaimana boleh penuh untuk tempo selama itu hanya dengan pelancong persendirian? Tanpa rombongan, seperti kami perniagaan awak sepatutnya tidak dapat bertahan. Tetapi kami bertahan. Malah kami lebih sihat daripada sebelumnya, jawab Cik Meiling dengan suara yang kuat dan yakin. Kami belajar. Dalam mengejar kuantiti, kami telah kehilangan sesuatu yang berharga. Terima kasih kepada orang seperti Anda yang membatalkan secara paksa. Kami sadar siapa pelanggan yang sebenarnya patut dihargai. Mereka adalah pelanggan yang berjalan diam-diam di hutan berehat sambil menikmati teh tanah tinggi dan mengucapkan terima kasih kepada kaki tangan. Kami tidak akan melepaskan kegembiraan karena memenuhi resort dengan pelanggan sebegini lagi. Di hujung talian, Chen Wei kedengaran tercungap-cungap. Tunggu, tolong, harga penuh pun boleh. Saya akan bayar 2 kali ganda. Sediakan bilik untuk pelanggan saya segera. Kalau begini syarikat saya akan. Disitulah Chen Wei mendedahkan perasaan sebenarnya buat kali pertama. Apa yang dia bimbangkan bukanlah pelancongan Malaysia, tetapi ketakutan terhadap kehilangan pelanggan syarikatnya sendiri dan pampasan yang perlu dibayar karena melanggar kontrak. Walaupun Anda membayar 2 kali ganda, kami tidak dapat menerimanya. Resort ini bukan tempat yang akan menghalau pelanggan sedia ada demi uang. Sila cari negara lain, namun melihat ulasan Anda di internet nampaknya tiada negara yang mahu berurusan dengan syarikat Anda. Apa nih, awak akan menyesal. Tempat seperti Malaysia ini. Pada saat Chen Wei hendak menjerit sesuatu, Cik Meiling dengan tenang tetapi tegas meletakkan gagang telepon. Bunyi klik yang tajam itu seolah-olah mengistiharkan pemutusan hubungan sepenuhnya dengan Chen Wei dan masa lalu yang dipenuhi pelancongan yang tidak munasabah. Selepas itu, berakhirnya Dragon Voyage syarikat pelancongan gergasi China adalah tragis. Kemarahan golongan elit kaya yang menantikan perjalanan ke Malaysia adalah sangat hebat. Ia tidak berakhir hanya dengan kecaman di media sosial. Mereka memfailkan tuntutan mahkamah secara berterusan atas alasan gagal menyediakan perjalanan seperti yang dijanjikan dalam kontrak dan pembatalan atas sebab yang tidak wajar menuntut bayaran balik dan pampasan yang besar. Syarikat yang hilang kepercayaan itu tidak mendapat pinjaman dari bank. Chen Wei walaupun menjual semua aset mewahnya tidak dapat membayar hutang itu. Syarikat itu akhirnya muflis. Lelaki yang pernah bermegah bahwa industri pelancongan Malaysia hidup karena saya, itu hilang dari industri pelancongan buat selama-lamanya dengan beban hutang yang besar. Kabarnya perkara terakhir yang dilihatnya ialah gambar di skrin teleponnya memaparkan pesaingnya yang kaya tersenyum elegan di resort Malaysia yang dibatalkannya sendiri. Musim berganti, dan apabila musim bunga kembali, taman di Astana Teh Serene diselubungi kesunyian dan keindahan. Pada waktu senja, pendiangan di lobi dinyalakan. Pasangan tua dari Eropa dan pasangan Malaysia masing-masing menikmati masa mereka dengan tenang. Tiada lagi kekecohan atau suasana tegang yang lalu. Hanya masa yang selesa dan harmoni yang mengalir perlahan. Ahmad menghampiri Cik Meiling selepas selesai kerja. Dia memegang sekeping surat yang ditinggalkan oleh pelanggan yang mendaftar keluar hari ini. Cik Meiling, sila lihat ini. Pelanggan dari Switzerland itu berkata, ini adalah pengalaman terbaik dalam hidupnya. Dia berterima kasih karena kami menjaga ketenangan ini. Cik Meiling mengambil surat itu, membacanya dengan teliti, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke pemandangan luas tanah tinggi Cameron di luar tingkap. Kita tidak salah, Ahmad. Ya, Cik Meiling. Sejujurnya, pada masa itu, saya pikir semuanya sudah berakhir. Tetapi saya paling suka suasana resort ini sekarang. Saya rasa bangga bekerja di sini. Ya, kuantiti mungkin kekuatan, tetapi hati adalah kekuatan yang lebih besar. Melalui insiden ini, seluruh destinasi pelancongan Malaysia mungkin telah menyadari perkara ini. Pembatalan 540.000 tempahan insiden yang belum pernah terjadi sebelum ini bermula sebagai serangan terhadap pelancongan Malaysia, tetapi akhirnya menjadi detoksifikasi yang penting bagi Malaysia yang menderita akibat pelancongan. Masa ia menjadi peluang untuk menilai semula laluan pengembangan yang terpaksa diambil dan untuk mengenali semula nilai asal yang dimiliki, keindahan kemesraan dan adab yang sopan. Kini pelancongan Malaysia sedang memasuki fasa baru, beralih daripada tempat yang murah dan mudah kepada tempat yang unik dan bernilai untuk dikunjungi walaupun mahal. Sikap tegas untuk tidak tunduk kepada permintaan tidak munasabah seperti Chen Wei dan hanya melayan pelanggan yang menghormati antara satu sama lain telah meningkatkan nilai jenama dan terus menarik orang dari seluruh dunia.
Cik Meiling menyimpan surat itu di hatinya dengan penuh hormat. Dia dan Ahmad membongkokkan badan dalam-dalam dan bersiap untuk menyambut pelanggan yang akan tiba. Selamat datang. Selamat datang ke Astana Tesren. Suara itu lebih jelas daripada sebelumnya, seolah-olah bergema jauh. Langit Malaysia selepas ribut berlalu adalah begitu tinggi indah dan cerah.